kita kasihi, yang kita raikan, yang Al-Fadil, yang berbahagia Ustaz Muhammad Marzuki bin Fadil senang dengan saya, merupakan operasi iaitu eksekutif operasi agihan zakat sebab zakat daerah Langkawi. Seluruh barisan kegiatan kuasa surah Al-Ikhlas yang kita hormati, grup Hawa surah Al-Ikhlas, rakan-rakan surau, jemputan hadirin yang dihormati sekalian. Pertama kali alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia kasihnya mempertemukan malam ini 15 Ogos 2022 Masihi bersama 17 Muharram 1444 Hijrah di surau kita malam ini bersebenar dengan jelajah dakwah merdeka keluarga Malaysia teguh bersama. Terima kasih dan selamat datang, ahlan wa sahlan ya marhaban kepada yang bahagia Ustaz di atas kesudian bersama kita malam ini. Terima kasih kepada semua hadirin jemputan malam ini yang terus sama kata orang mengisi ruang-ruang kita untuk menghidupkan surau dengan suasana, menghidupkan suasana surau kita dengan majlis ilmu sebegini. Dan sebelum kita memulakan majlis kita, dilahirkan di Langkawi, hebat. Orang Langkawi sebenarnya boleh tugas di Langkawi sebagai pegawai, tapi sayangnya banyakkan ambil orang luar, kita sedih. Dan juga dilahirkan di Langkawi, tapi dia bertanya tang mana? NC. Kalau NC kalau dalam bahasa lain dia kata Newcastle, Nyok Cabang. Dilahirkan di Nyok Cabang, berpendidikan akhir di Insaniah Muago, masih satu isteri, hebat Ustaz, dan satu cahaya mata, semua satu dia. Kini bertugas di Pejabat Zakat sebagai Pejabat Zakat Langkawi sebagai eksekutif operasi agihan zakat Pejabat Zakat daerah Langkawi. Beliau yang kita maksudkan ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Marzuki bin Fadil. Kita serahkan majlis ini kepada yang bahagia Ustaz, di mana tajuk yang kita berikan kepada Ustaz malam ini sesuai dengan jawatan yang Ustaz pegang, peralihan ataupun berkaitan dengan zakat. Kita akan dengar apa yang berkaitan dengan zakat pada malam ini. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia untuk meneruskan agenda kita malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Pertama sekali, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke majlis pada malam ni untuk sama-sama kita mendengar sedikit berkaitan dengan pensyariatan zakat dan hal-hal semasa. Dan alhamdulillah juga malam ni dapat kita solat secara berjemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallahu min Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir. Bagi yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ialah tidak lain dan tidak bukan wa aqamas salah wa atuz zakah, ialah mereka yang sentiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati tuan pengurusi bagi surau Kampung Baru Ulun Melaka, seterusnya AJK Surau, Ustaz selaku imam yang dimuliakan,
Haji Non dan tak mampu saya nak sebut seorang-seorang. Para jemaah sekalian, alhamdulillah inilah pertemuan kali pertama. Tadi duk cari surau utama mana. Terlajak sikit lah tadi ni. Lupa kata dia pergi petua belakang kedai Mozaik ke depannya kot. Belakang kedai Mozaik. Jadi patah balik lah, minta maaf terlewat sikit. Jadi apa-apa pun, alhamdulillah pertemuan ni Allah yang atur. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita dan diberkati serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni saya dah sentuh berkaitan dengan zakat, dan umum maklum semua dah tahu dah zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dan ada yang kata yang keempat. Tapi kita berpegang pada hadis Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamas salat wa atuz zakat, iaitu zakat rukun Islam yang ketiga. Dan kita tidak mengingkari bahawa zakat ini satu kewajipan, seperti mana kewajipan solat, dan begitu juga kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kewajipan zakat. Kalau solat dipanggil praktikal, kita guna anggota badan untuk kita kita guna kita punya kekuatan untuk kita lakukan solat, dan dengan solat juga kita kongsikan pahala. Kita sembahyang berjemaah, pahala lebih sikit daripada sembahyang seorang-seorang. Macam tu juga zakat, perlu juga kita kongsikan harta yang Allah titipkan dalam pemilikan kita. Ada hak orang lain juga dalam harta kita. Sebab itulah saya sebut, semua dah tahu dah, semua dah hafal dah rukun Islam ni. Cumanya saya main malam ni bukan nak mengajar ke ataupun nak buka kitab, tapi sebagai perkongsian. Nak kata ilmu, tak ada ilmu sangat. Malu kat Ustaz Burhan ni, tunggu saya tak Burhan, JP pejabat lah selaku amil kita, dan Pak Cik Non juga amil kita. Ramai yang tak mendalami ataupun tak menghayati apa itu pengertian berkaitan dengan zakat. Jadi dalam bahasanya zakat, setiap maklum bahawa kita tahu bahawa zakat ini adalah satu yang bermakna suci ataupun subur, berkembang, tambah. Dan dari segi istilahnya pula ialah zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu dan syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang tertentu. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh, kata Allah, khudh, ambillah. Ayat ini diturunkan Nabi SAW. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah, iaitu zakat. Ayat ni turun perintah kat Nabi SAW. Sebab tu kalau kita melihat hari ini, sebab apa zakat kita kena bayar dekat pemerintah ataupun kalau hari ini lembaga zakat. Sebab tu perintah Tuhan, perintah Allah. Dan kita yakin kita tak akan langgari perintah yang Allah suruh. Contoh, Allah suruh kita semayang, wa aqamas salah wa atuz zakah. Kita tak mengingkari perintah solat, kita akan buat. Tapi pada hari ini kebanyakannya zakat dia tak mengingkari, tapi dia tak mau buat pula. Sebab apa? Harta ni sayang. Kita nak kata tak boleh, tak suka harta, tak boleh. Memang realiti ataupun kita punya naluri, kita suka harta. Allah pun sebut wa tuhibbul mal, kita ni suka harta. Kita suka harta dan sayang harta. Anak pinak, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Allah sebut dalam Quran, kita ni suka harta. Tapi bila mai perintah kata zakat adalah satu kewajipan, tak apa kot, bayar sendiri tak apa kot. Zakat ni tak wajib lagi kot, tak cukup nisab lagi kot. Kita buat hukum sendiri, kita buat andaian sendiri, tanpa kita buat taksiran, tanpa kita buat pengiraan yang sebenar kepada pemerintah. Sebab tu Allah kata, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah. Ayat ni diturun dekat Madinah pada tahun yang kedua Hijrah.
Sebab sebab Nabi SAW, kita baca sirah Nabi SAW, setelah baginda Nabi bangunkan malah hijrah, penghijrahan Rasulullah SAW tu kita kena ambil tahu lah. Bila mana Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, kita pun tahu sedia umum Abu Lahab nak bunuh, suruh bunuh Nabi SAW, maka berhijrah Nabi SAW dalam keadaan tak ada apa-apa. Masuk Madinah Al-Munawwarah, terus diangkat oleh penduduk Madinah sebagai pemerintah, pemimpin pada bumi Madinah. Dan pada ketika itu Madinah ni ialah bumi yang subur, yang peladangannya baik, dia punya peternakannya. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, ambillah sebahagian dari harta mereka, tutahhiruhum, untuk menyucikan mereka, wasalli alaihim, dan berdoalah kepada mereka, inna salataka sakunun lahum, sesungguhnya doamu itu memberi ketenangan kepada orang yang memberi zakat. Sebab tu bila kita bayar zakat, kita akan rasa tenang. Kelihatannya dalam ni apa yang kita nak mungkin kita akan rasa kalau saya tanya, mungkin semua nak ketenangan. Kita mai semayang, kita mai surau, kita masuk, kita rasa aman, tenteram. Sebab apa? Kita taat perintah Allah. Bila kita taat perintah Allah, maka kita dapat ketenangan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat, kita dapat ketenangan. Dan Allah sebut, khuz min abni wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan berdoalah kepada mereka, sesungguhnya doamu itu memberi ketenteraman, ketenangan kepada orang yang bayar zakat. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita ni kita nak ketenangan sahaja. Bila kita tenang, Allah redha, cukuplah. Allah redha, kita nak apa lagi? Kita hanya nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis, inna sadaqata tudfi'u ghadab Allah, sesungguhnya sedekahmu itu memberi ataupun menutup kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebut tadi, bila mana kita nak bayar zakat, semestinya kita kena bayar dekat pemerintah. Sebab ayat yang turun ialah diturun kepada baginda Nabi SAW, menunjukkan wajib kita bayar dekat pemerintah. Dan selepas Nabi SAW pun, pemerintahan seterusnya ialah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menyebut, umirtu an uqatil hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqama as-salah wa atu zakah. Aku diperintahkan supaya membunuh sehingga mereka bersyahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa aqama as-salah, menunaikan salat, dan menunaikan zakat. Nampak kata wajibnya perintah zakat ni sampai perintah macam tu. Kalau kita tinggal sembahyang, kita kata dengan sengaja, dan kita mengingkari, ulama dah sebut dah kafir. Kalau kita tinggal zakat, mengingkari, tuan-tuan faham tak? Sebab dia perlu kepada mujahadah. Sesuai dengan maksud zakat sendiri pun, ialah suci, bersih. Dan kita pun solat sampai kita mati, dan kita pun zakat sampai kita mati. Bila kita berkemampuan, kita ada rezeki yang Allah beri lebih, maka 2.5% itu bukan hak milik kita. Kita kena bagi dekat 8 golongan yang Allah sebut dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Bila kita nak bayar zakat juga, kita kena ada ilmu. Bila kita nak bayar zakat, kita kena tahu berapa kadar dia, syarat-syaratnya, dan bilakah kita kena bayar. Yang ni yang kita kena tahu. Dan zakat ni bila kita tahu kita wajib, syarat yang pertamanya ialah dia mesti Islam, Muslim. Nak bayar zakat ni dia mesti orang Muslim. Orang kafir tak wajib zakat sebab dia bukan Islam. Dan yang keduanya merdeka. Kalau zaman lah ni merdeka dah tak ada dah. Apa ni, zaman lah ni hamba dah tak ada dah. Zaman dulu ada hamba, pemilikan dia semua milik tuannya. Pada hari kita ada hamba dah.
Lepas dah 2 syarat ni, kita nak lari ke mana lagi? Yang ketiga ialah pemilikan sempurna, iaitu harta tu milik kita. Kalau kita nak bayar zakat guna harta orang, boleh tak? Kita kata pergi dekat mak nakal kita, harta banyak, mah pun banyak, pergi ambil mah dia, pergi gadai, kemudian pergi bayar zakat. Boleh tak? Boleh. Sebab yang tu bukan pemilikan sempurna bagi pemilik tu. Maka nak bayar zakat, dia kena pastikan pemilikan sempurna, walaupun anak kita. Nak tolong, ni anak saya ada banyak ni, berat dia 85 gram, tapi saya bayar lah, saya bayar zakat. Bagi diri saya tak boleh. Dia kena bayar atas zakat anak. Sebab ulama dah bahas wajib zakat, tak kira dia gila, walaupun dia tak balik lagi, dia anak, wajib zakat. Sempurna milik, mesti sempurna milik barulah dia diwajibkan berzakat. Kemudian yang keempatnya, dia mesti lebih daripada nisab. Kalau nak bayar zakat, kita kena tahu kena lebih nisab dulu, baru wajib zakat. Kalau tak lebih, tak wajib. Cantiknya Islam ni, indahnya Islam, dia tak ada paksaan. Nak bayar. Dan bila kita bayar untuk diri kita, untuk diri kita, bila kita bayar, terlepaslah kita punya kewajipan tu dah terangkat dah. Kemudian yang kelima, yang terakhir sekali ialah cukup haul. Kita selalu dengar dah haul ni apa dia? Haul ni ialah cukup tempoh 12 bulan. Kalau kita guna bulan Islam, kita pakai bulan Islam. Kalau kita guna bulan apa ni, kita guna Hijri ni, kita pakai bulan Hijri dah. Maka kelima-lima syarat ini kita kena tahu, barulah kita boleh mengeluarkan zakat dalam keadaan kita faham apa itu zakat. Dan bila nak keluar pula, kita kena pastikan zakat yang kita buat keluar itu, pastikan kita kena kira dulu, kita kena tafsir dulu, buat pengiraan dulu. Buat pengiraan dulu. Sebab tu kadang-kadang ada yang main pejabat, dia main kira, dia kata nak bayar apa ni, saya kira-kira dekat dia kena bayar 1,500 pakcik, 1,500. Oh main, nak bayar 1,500. Kemudian dia kata, saya ingatkan dah pula 1,500, dia bagi 200 je, 200 je, 1,300 lagi nak bagi sendiri Ustaz, nak bagi sendiri. Tak apa lah, nak bagi sendiri. Jadi itu tidak mengikut taksiran yang tepat. Kalau kita kira-kira kena 500 itu kita kena bayar. Sebab kita dah faham dah, yang ni perintah Tuhan, kena bagi dekat pemerintah. Dia kata tak boleh, saya nak bagi sendiri, saya dah buat selalu lah. Saya dah buat selalu lah. Dulu-dulu ni ada, saya dengar ustaz tu kata boleh bagi sendiri. Yang tu terpulang lah, saya tak mau lah. Ada khilaf, boleh bagi sendiri, tapi kena mengaji. Dia kena mengaji. Kalaulah, saya nak tanya, kalaulah Allah syariat zakat bagi sendiri, agak-agak kita nak bagi ke sama jiran kita, orang yang kita suka. Oh makcik ni susah ibu tu, kita bagi sendiri. Tapi adilnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, pensyariatan zakat ni, dia kena bagi dekat pemerintah. Sebab zakat ni bukan fiqh yang biasa-biasa, bukan fiqh yang dalam masyarakat kita, dia fiqh kenegaraan. Sebab tu zaman di Madinah, Nabi SAW sebagai pemerintah, semua bayar kat Nabi. Mana bagi sendiri, semua bayar kat Rasulullah SAW. Nabi sampai di Madinah, Nabi didik orang Madinah, buat masjid, ajak main masjid, bina kekuatan di masjid, dan mereka ikut Nabi SAW. Dan pada mereka itu, mereka taat semua apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Bayar kat Nabi. Penternakan mereka memang, pertanian mereka hebat, perladangan mereka hebat, kerana pemimpin tu. Sebab tu bila sebut Nabi SAW ni, semua sayang, tapi metan zakat ni dia tak mau. Dia tak mau juga. Dia tak mau. Kita bagi sendirilah, bagi kat zakat tak sampai, dia kata. Tak apalah, bagaimanapun kan. Tapi nak cerita bagi kewajipan tu bukan kat zakat. Kewajipan tu ke atas diri kita. Ke atas diri kita. Tak bayar pun tak ada masalah. Bukan
yang kata apa, pemerintah nak kena jawab, tapi dia sendiri yang nak kena jawab di atas. Dia tak tunai kewajipan tu. Tapi bila dia bayar, dia yakin, dia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia serah seketui nampak 80,000. 80,000 serah seketui depan dia. Pakcik tutua dah meninggal dah. Kalau kereta pilihan kumpulan apa ni, dia punya rumah PPRT yang tinggi tu tak ada lah. 80,000 orang, 80,000 bukan angka yang sikit. Tapi kalau tak ada sayang harta dalam hati dia berkelak. Dan ulama Mesir dah sebut, dia main muzakarah bahawa ni, bila kita serah, kita rela harta tu, maka harta tersebut akan merelakan kita untuk melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tahan berapa hak orang, kan? Sebab tu Allah sebut, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam hak kita, Allah titipkan hak orang-orang yang tertentu. Dalam 20,000 ringgit yang kita ada, milik kita yang kita simpan, bukan semua milik kita. Lis-sa'ili wal mahrum, iaitu hak orang susah yang meminta-minta, dan hak orang yang susah dia tak minta. Yang ni yang kita kena cari ni. Susahlah nak jumpa orang yang susah tapi dia tak minta. Tapi ada lah. Saya cerita tadi ni, bila dia sebut macam tu, saya bagi, tak apa, bagi sendiri. Sebab dia dah biasa buat, dan terlepas dan tanggungjawab bagi pemerintah. Sebab apa? Dia nak tanggung sendiri, maka dia bagi. Sedangkan duit yang dia ambil tadi 1,300, sepatutnya dia kena serah semua. Dalam 1,300 itu ialah hak golongan 8 asnaf yang dia kena langsaikan. Duit hak 8 asnaf yang dia kena langsaikan. Tapi bila dia ambil sendiri, dia bagi kat satu asnaf, hak yang 8 tu semua duduk kat dia. Semua duduk kat asnaf suara. Cuma tinggal lagi, saya tak kata macam ni je. Sekali balik, sekali sembahyang zuhur lagi, makcik buat 2 rakaat sudah. Zuhur 4 rakaat. Tak apa. Makcik buat 2 je. Sembahyang juga, sembahyang sama, sembahyang juga. Cuma buat 2. 1,500 nak bagi 200 je, katakan. Dengan 200 tu cukup tak nak buat rumah, bantuan rumah 60,000 kos di Langkawi sebiji? Cukup tak makcik agak-agak? Tak cukup dengan 200 dia seorang tu. Penerima di Langkawi hampir 700 orang. Daripada RM200 sehingga RM500. Bulan 8 baru ni, awal bulan 8 baru ni, bahagian agihan dia up lagi sampai 1,000. Tak kedua je 1,000 sebulan. Tapi zakat ni, itulah, kalau tak Allah syariat kepada pemerintah, maka kita bagi kat siapa yang kita suka. Kita akan bagi kepada siapa yang kita suka, dan ramai lagi orang-orang yang tercicir. Sebab itulah di lembaga zakat, kalau kita tengok, ada saja skim-skim yang baru. Bila Covid mai, dia bagi skim cara Covid, dan takkan terlepas daripada 8 golongan. Bila ada keciciran, kita yang berhak untuk melaporkan asnaf tersebut kepada lembaga zakat. Sebab tu kalau kita tengok di lembaga zakat, setiap masjid dia ada penolong amil. Penolong amil ni lah yang mengesahkan dia susah di kawasan tu. Penolong amil dia tak tentu kau ni dapat ataupun tidak, dia hanya sah je. Aku cak, okey, dia ni duduk kampung aku. Sampai borang dekat kami, permohonannya kita akan masuk dalam hadul kifayah, had kecukupan. Yang ni kalau bagi sendiri tak ada nak kira. Tak ada, kita nak kira. Dan dengan had kifayah tu lah kita akan kira, kita akan masukkan semua maklumat dia. Maklumat ni, sistem had kifayah ni dia ada link dengan JKM, dan semua berkaitan dengan maklumat diri dia, semua ada dalam apa? Dia punya adalah link-link dengan maklumat-maklumat dalam Malaysia ni. Bila kita masuk saja, terus dapat JKM 500 sebulan. Bila masuk saja, oh yang ni per keso. Bila masuk saja, kalau kita bagi sendiri, dia tak abang kita dapat per keso. Dia tak abang dia dapat bantuan JKM. Bagi sendiri, dia tak beritahu, oh ni dapat bantuan ni, dia tak beritahu. Tapi yang dia beritahu tak ada, yang tu saja. Sebab tu bila kita masuk maklumat dia, masuk dia ni anak dia askar, pendapatan sekian-sekian. Lepas tu masuk lagi maklumat, anak ni cikgu, yang tu yang menyebabkan dia tidak layak. Tapi kalau dia sakit,
kaki kena potong 2, ataupun stroke, yang tidak ada pendapatan, takkan zakat tak bagi? Dia akan dapat, no? Dia akan dapat, disebabkan kesusahan-kesusahan yang ditanggung tu. Sebab tu asnaf kita dia ada 8 golongan: fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibn sabil, al-gharimi, mu'allaf, ar-riqab. 8 golongan ni yang diterima zakat kita, yang kita dah bayar. Dan saya yakin dalam ni ramai pembayar zakat. Saya yakin lah, takkan tak bayar zakat fitrah kat ustaz. Saya yakin ramai pembayar, dan barangkali mungkin ada penerima, alhamdulillah. Dan itulah kewajipan yang kita tunaikan, yang kita rasa satu hukum yang Allah anugerahkan kepada kita ni, satu keadilan, no? Sebab tu jangan sayang juga harta kita, tapi kita ingat dalam hak kita, saya sebut sekali lagi, dalam hak kita ada hak orang lain yang kita tak boleh simpan, yang bila kita simpan akan jadi racun kepada harta kita yang lain. Duk taruh kelak kita yang pecah, taruh lagi rumah korban. Lagu tu lah lebih kurang, saya tak sebut banyak-banyak pun tak maulah kan. Tapi macam tu lah realiti lah. Bila hak orang kita kena bagi, kita nak simpan orang kan, kita kena bagi ya. Jadi cantik dah Allah sebut dalam Quran, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan Allah juga gantikan makna zakat itu, selalu Allah gantikan dengan solat. Saya sebut di awal tadi, kita sanggup berkongsi pahala dalam sembahyang jemaah kita, tapi kita tak sanggup berkongsi harta kita. Tu Allah sebut wa atu zakah, kita tak sanggup beri, tak sanggup. Yang bagi cantik, maknanya dia ada iman, dia ada takwa, takut dah. Sebab tu dia bagi. Tapi kalau tak bagi, wajib tapi tak bagi, yang tu dia sayang harta dia, bukan pada keadaan yang sepatutnya, no? Sebab itulah bila kita sebut makna zakat di awal tadi ialah bersih, suci. Dengan harta tu, dengan bayar zakat tadi, kita dapat menyucikan jiwa kita. Dan kita melihat tujuan ibadat ni mesti ada tujuan, nah? Bila Allah perintah kepada kita sesuatu kewajipan, dia mesti ada tujuan. Kalau kita melihat solat, tujuannya ialah tanha anil fahsya'i wal munkar, ialah mencegah diri daripada kemungkaran, kejahatan dan kemungkaran. Puasa ada tujuannya. Zakat juga ada tujuannya. Zakat iaitu ialah menyucikan diri kita, litazkiyatun nufus, untuk suci diri. Yang kita duk pulun lah ni, daripada awal kita mengaji sampailah kita bekerja, sampailah kita ada cucu, ialah kita nak suci diri lah. Kalau tak cuci diri, nak pergi kat Tuhan macam mana? Kita tak sembahyang selagi mana kita tak berwudu, selagi kita tak mengangkat hadas kecil, selagi kita tak mengangkat hadas besar. Dan kita tak boleh kata kita ni suci, tak boleh pula. Oh, setakatlah ni alhamdulillah Ustaz, dosa sehari tak pernah buat. Tak ada kata betul. Takatlah ni sembahyang tak bisa tinggal lagi Ustaz. Semua Tuhan terima tak ya? Wala tuzakku anfusakum, Allah kata dalam Al-Quran, jangan kamu menyucikan diri kamu, diri kita sendiri. Jangan duk kata betul. Takat hidup Allah bagi nyawa, tak pernah lagi sekali, tak pernah lagi buat jahat lagi, tak terlintas, hati pun tak terlintas. Tak boleh. Nah, bukan maksud suci yang saya maksudkan itu. Wala tuzakku anfusakum, Allah kata jangan kamu menyucikan diri kamu, jangan kamu jet diri kamu sendiri, ngaduk bangga diri. Nah, tapi suci yang saya maksudkan adalah suci jiwa yang Allah sebut. Mujahadah, yang kita kena bermujahadah. Mujahadah ni dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh kita main mengaji, yang ni kunci saja. Bila ada kunci boleh buka pintu. Bila ada perintah selek, buka usul. Baru nampak, macam ni zakat, macam ni cara bayar dia, macam ni nisab dia. Mujahadah ni dia kena mulazamah, dia kena selalu semayang hari-hari sampai mati, bayar zakat sampai mati. Itulah tujuan yang sebenar, ialah kita nak balik kat Tuhan dalam keadaan Tuhan redha. Apa yang Tuhan perintah, semayang, zakat, semua kita buat, barulah sampai maksud kita, iaitu kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang saya maksudkan ialah penyucian jiwa. Wa salli alaihim,
Dan bila orang ambil zakat, kami akan doa, ajarallahu fima a'taita, semoga Allah memberi ganjaran fima, kepada apa a'taita, apa yang kamu beri. Wa barakallahu fima abqaita, dan semoga Allah mengekalkan apa yang ada pada diri kamu, kebaikan, harta yang baik, anak-anak yang baik, suami isteri yang baik, Allah kekalkan. Wa ja'alallahu laka tahura, dan semoga Allah menjadikan kamu di kalangan orang-orang yang tahura, bersih, suci. Nah, itulah yang kita akan doakan. Maka dengan wasalli alaihim inna salataka, sesungguhnya dengan salat kamu, dengan doa kamu itu sakanul lahum, memberi ketenangan kepada mereka. Nampak kata, bila kita betul-betul menghayati makna zakat, bila kita faham betul-betul kepada siapa yang kita nak kena bagi, bila kita faham betul-betul untuk apa Allah syariat zakat, maka kita akan bagi dengan kerelaan kita, dengan rela hati kita akan bagi. Barulah sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ialah bila kita buat apa yang Tuhan suruh, Tuhan redha. Yang masalahnya kita ada bakat. Oh, tak boleh bagi kat zakat, kita sampai kat asnaf. Masih bagilah dekat mana hak sampai tu. Bagi-bagi dia pun penerima zakat ada. Kau ni kira duk kena maki dah cik kalau kat pejabat tu. Saya duk kuarter 3. Tak bisa pilih kalau pergi tu Ustaz. Dia lekor jauh sikit, dia main hujung kali. Sebab saya duduk situ, duduk jauh sikit. Memang bila kita setiap hari dah cik, yang terbaru hari ni dengan tatu penuh. Dia main. Dia kata macam ni kau orang Islam nak bagi pun payah. Dia buat ayat tu. Babi, Allah, minta maaf lah. Tapi dia sebut lah. Nak sebut banyak-banyak makcik. Tuan nak sampai pintu tu, tak habis dia bagi. Kelak-kelak tu lega. Tak orang kata kita seronok lah. Nah, ulama sebut bila orang kata kat kita Allah ampun dosa, dia habis mulut dia. Bukan tuan, bawa pula penjara, pergi minta zakat, minta 3,000 makcik, nak lah Allah, 3,000 nak lah. Saya kata dia nak buat apa? Umur baru 20. Adik nak apa? Nak buat apa? Saya nak beri tengok ayah sakit. Oh, ayah sakit. Okey, minta surat keluar penjara dah? Tak ada. Wish, macam mana kata boleh keluar penjara, surat tak ada. Kalau keluar penjara ada surat, saya bagi contoh. Ni surat tu keluar penjara, yang mana yang kami bagi. Duduk penjara mana? Jelebu. Jelebu. Lepas tu pasal apa main sini? Main sini nak cara dia pusing kita jauh. Nasib kita tak macam dia lah. Nasib baik dia pusing jauh. Okey, siapa yang beritahu ayah sakit? Warden tu. Ada nama warden kat saya. Salah. Dia edit nama bubuh warden. Saya dah nampak. Dah tengok dia nak berkontrol dah. Tapi saya pesan ni, saya tanya ni bagi maklumat yang betul dah. Sebab saya nak tulis nak maklum dekat kita nak bagi ni bukan boleh bagi ikut dah. Duit kita tak apa nak bagi. Ni duit orang, duit zakat, tanggungjawab. Bagi. Dia nak edit. Daripada sayang nak tukar jadi warden. Allah jauh lah. Tukar save. Bagi kat saya. Saya pun telefon tak angkat. Tadi buat apa? Minta maaf adik, sebab kami nak kena sahkan maklumat adik ni betul dulu baru kita boleh bagi. Jadi minta maaf lah, adik cubalah pergi dekat JKM pun sama lah. Dia pun mesti nak dokumen IC dan sebagainya. Mula Pompram lagi sampai pintu tu. Keluar, lega habis lah. 2 jam main pula. Habis dah betiak tadi, habis dah maki tadi, main pula, baik pula. Bang tolong bang, 3,000 lah, saya nak beli 3,000 je bang. Nak kata lagu mana adik? Kalau nak bagi ni dia kena ada dokumen adik. Kalau ada dokumen, adik tolong saya bagi dokumen, saya bagi. Saya kata betul dah. Dia tak mampu bawa dokumen. Lah kali maki lagi. Maki ingat habis satu lah, telefon pula. Maki juga. Lah kali dia pergi JKM. JKM pun sama juga. Dia tak berjaya kemukakan dokumen, maka JKM pun tak bagi juga. Macam-macam makcik. Macam-macam. Kalau nak cerita di zakat tu, orang yang tak bersyukur pun ada. Bila
kita proses bantuan bulanan dekat dia, sebulan 200 je. Aduh, 200 je makcik, sebab makcik ada ni, ada pendapatan daripada CKM. Nampak berat ujian kita semua lah. Maksudnya kadang-kadang dapat dah, tu pun tak bersyukur lagi, sebab dia tak tahu di sana ada lagi suami yang tak mampu bekerja, potong kaki dua-dua, tak mau zakat. Potong kaki dua-dua, tak mau zakat. Saya tak mau. Saya minta zakat beli peti saja kat saya nak buat menjaga kaki dua-dua. Menjaga bukan menjaga tepi jalan lagu kita ni, menjaga dia rumah saja. Menjaga dia rumah saja. Durian Belanda dia buat apa ni, dia punya ayam durian Belanda tu dia menjaga. Tapi lah arwah dah. Tapi saya teringat kata-kata dia. Adik kena nak cari saya, ni dia rumah ni, dia rumah sewa, dia sewa rumah. Di rumah ni kalau tak jumpa di rumah ni, pergi Masjid Al-Hana. Kalau tak jumpa di Masjid Al-Hana, jumpa saya di hospital. 3 tempat tu nak cari dia. Dia semua pipi dia ada di masjid, kaki dua-dua tak ada. Mungkinlah makcik kenal kan. Dia dulu orang macam ni lah, tapi terus terang tak pernah bayar zakat dan tak pernah orang kata apa, nak sembahyang pun lagu tu lah. Tapi bila dah Tuhan uji, Alhamdulillah. Sebab tu kita nak hukum orang ni, tak boleh hukum benda ni. Kita hukum diri kita tu, tengok diri kita tu. Kadang-kadang kita duk kata ke orang, kita pun mungkin lebih teruk daripada dia. Sebab tu ulama cakap, bila kita tengok orang tua, kita kata, oh banyaknya amalan dia buat. Bila kita tengok orang tua, tengok orang muda, wish dia ni muda lagi, dosa tak banyak. Nak cerita kata pakcik ni dulu dia diuji. Nak anak ramai, isteri ada. Kerja tu apa ni, kerja hebat lah. Di hotel hujung Tanjung, gaji dia 7K ke atas, 7,000 ke atas sebulan. Tak pernah bayar zakat dan tak pernah, bukan tak pernah lah, wallahualam, tapi dia kata sembahyang ni tuang lagu tu je. Memang tak takut lah, duk enjoy lagu muda-muda tu. Bila Allah uji sakit, bini tinggal, anak-anak pun tinggal. Bini tinggal boleh gagal ni, anak boleh jaga, anak pun tinggal, dua-dua tinggal. Maka duduk seorang-seorang. Dalam keadaan macam ni, takkan kita tak bantu. Memang dia betul-betul susah. Dan bila kita nak bantu, dia tak mau pula. Dia tak mau. Dia kata, saya tak mau duit bulan-bulan. Dia tak mau. Yang ada ni ada cukup dah. Dia tak mau. Maka dia nak menjaga. Kita bagi bantuan jaya diri nama dia. Sebab tu dalam skim zakat ni, ibu-ibu ayah-ayah boleh pergi jabat zakat ataupun melalui Penurul Amir, kita boleh buat permohonan kalau kita memerlukan. Banyaklah bantuan rumahnya, bantuan bulanannya, sara hidup sekaligus,nya rawatan. Cuma rawatan ni dia kena dokumen lah. Dia kata sakit apa? Sakit hati. Tak boleh. Sakit hati ni kadang-kadang siapa pun sakit hati. Sakit apa? Nak kena buang, orang kata apa? Nak kena buang buah pinggang. Okey, surat. Okey, surat daripada doktor sekian. Kita masukkan maklumat dalam sistem, dia layak dapat sebab dia sakit. Ataupun perlu kos rawatan, perlukan dokumen lah. Banyak lagi lah. Anak mengaji. Mengaji berang, sekolah rendah. Zakat bagi duit kat sekolah. Sekolah bantu anak-anak yang susah. Mengaji berang, IPT. Baru masuk, zakat bagi. Bencana alam, dekat pejabat pejabat daerah, 20,000 zakat bagi. Baru masuk Islam, mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum. Baru masuk Islam, zakat bagi 1,000. Dia pergi mengaji sebulan 200. Dia pergi mengaji dekat market tu. Hari Khamis dengan Jumaat, dekat market Kelibang tu, sebelah tu ada bangunan warna biru tu. Di situlah tempat-tempat mu'allaf duduk mengaji. Saya kadang-kadang respect kat mu'allaf ni sebab dia ambil masa yang singkat untuk dia belajar. Saya kata kat report, kita tengok orang Islam kat nak sebab kita diuji. Kita baca surah Al-Mulk kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, sesungguhnya dialah yang menciptakan kematian. Allah lah cipta kematian. Wal hayat, dan kehidupan. Kita duk sangka Allah cipta hidup dulu, ialah beranak, kita dilahirkan. Rupanya Allah cipta kematian dulu, kehidupan yang sebenar tu balik ke sana. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah yang terbaik di kalangan kamu dan siapakah yang terbaik amalannya untuk di akhirat kelak. Sebab tu kita diuji.
ada yang masuk Islam, dia kata, orang Islam pun tak sembahyang Ustaz, orang Islam pun tudung tak pakai, macam-macam. Sebab tu kita semua diuji. Ada harta pun tak bayar Ustaz. Ada harta, Allah curi dengan ada harta. Orang susah Allah curi, Allah uji dengan cara kesusahannya. Sebab tu kita jangan tengok, kita tengok diri kita. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala, supaya siapakah yang terbaik di kalangan kita amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mu'allaf baru masuk 1000 dapat. Bukan baru masuk 1000 saja. Nak azan dulu. Apa sikit je nak? Okey. Tak ada macam lagi makcik-makcik nak makan lagi ni. Okey. Baru masuk 1000. Dia pergi mengaji sebulan, setiap bulan zakat bayar 300 sebulan. Mu'allaf dah ada 60 orang lebih kurang. 60 orang. Mak Saleh, Turki, Filipin, Thailand ramai lah. Thailand dia ramai. Sebab kahwin dengan orang Thailand. Dia masuk dapat 1000. Dia kahwin dapat 750 pula. Dia pergi mengaji sebulan 300 selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Mengaji pandai, apa nama, duit pun boleh. Tapi yang pi tu Alhamdulillah. Dia pi ni, Ustaz bawa otan dah lain kali. Ustaz dah mok pasal umur orang kata 75 pun ada, tapi mengaji laju. Kadang-kadang dia ambil masa 3 bulan dah boleh baca Quran. B T Z 3 bulan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca tu Allahu Akbar kata. Teriak kadang-kadang. Nak abang kata wajib zakat tu, bayar kat pemerintah. Dia pun mengaji sungguh-sungguh. Fardu ain di sana kita ajar mereka fardu ain, fiqh, tauhid, apa nama, tasawuf. Kemudian pun mengaji Al-Quran. Al-Quran 26, 27, 28 ni kami buat program 3 hari untuk saudara baru. Macam-macam lah, ada lah. Mak Saleh pun ada. Yang apa ni daripada banyak lah, kebanyakannya daripada Thailand lah. Tapi Alhamdulillah Cina ramai. Cina lagi laju. Mereka ni matematik laju. Rupanya mengaji Quran pun laju. Mengaji Quran pun laju. Ada seorang tu muda lagi, dia siap Taranum, mengaji Taranum. Alhamdulillah. Perempuan mengaji Taranum, duduk di Kuala Teriak di kelas saya. Jadi apa-apa pun kita kena tahu 8 golongan ni saja yang berhak menerima zakat. Fisabilillah wa fisabil fariidatan min Allah. Itulah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh bagi sendiri. Kalau kita bagi sendiri, takut-takut tak sampai maksud zakat tu. Takut-takut tak tertunai kefarduan zakat tu. Sebab apa? Kita boleh bagi sendiri, tapi kita bagi kat siapa yang suka. Bagi kat siapa? Anak yatim. Anak yatim tu tak sebut Al-Quran. Dia mati, ayah dia mati, berapa banyak harta ayah dia tinggal. Ada juga anak yatim yang susah, dia kira asnaf, mu'allaf, apa ni, fakir ataupun miskin. Ibu tunggal, layak Allah terima? Tak layak. Allah tak sebut dalam Quran ibu tunggal, tak sebut. Tapi Allah sebut innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah iaitu zakat, lil fuqara'i, fakir. Fakir ni macam mana? Kalau dia ada, kalau kita 10 ringgit, dia hanya mampu 2 ringgit pun tak mampu dalam sehari. Miskin pula macam mana? Kalau kita kadar 10 ringgit sehari, dia hanya 4 ringgit, 5 ringgit saja. Itu miskin. Kebanyakan fakir ni lah yang boleh dapat 1000 sebulan. Anak 8 orang mengaji, ayah sakit tak ada kerja, maka dia layak dapat sampai 1000. Perkiraan kita punya hadun kifayah, had kecukupan dalam kehidupan seharian. Sebab dia ada kira-kira. Kalau dia ada 13 ringgit dalam sehari, dia tak mati. Dia ada kira-kira. Itu dalam bahagian terlalu luas lah kalau kita nak bincangkan. Tapi nak sebut kata, bila kita bagi sendiri ni boleh, takkan Allah ni Allah tak apa. Ada jalan dia. Nak bagi sendiri, bagilah. Tapi kena tahu nak bagi sendiri tu cara tu macam mana. Allah sebut sadaqah dalam Al-Quran, as-sadaqat yang membawa masuk dua. Tuhan sebut awal-awal surah lagi. Zalikal kitabu la raiba fi.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaib, bagi yang mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, beriman kepada sirat, beriman kepada syurga, beriman kepada neraka yang kita dengar. Wa aqamani allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan harta yang kami titipkan tu mereka belanjakan pada jalan Allah. Mengikut tingkatannya, yang pertama yang atas sekali ialah zakat. Nah, yang kedua sedekah sunat. Yang ni nak buat Tuhan bagi package asing. Yang ni hang nak bagi sendiri, bagilah. Hang nak bagi kat orang kaya ke, hang nak sedekah kat siapa ke, bagilah. Nah, bagilah sedekah sunat. Cuma kat Nabi dia tak boleh bagi, sebab Nabi tak terima zakat, Nabi tak terima sedekah. Ditakzim untuk memuliakan. Sebab tu kalau kita ada ilmu, kita tak bagi sedekah kat guru kita, kita bagi hadiah walaupun bagi duit. Ni tuan guru, inilah hadiah bulan, kita bagi hadiah untuk memuliakan dia. Dia tak memerlukan, kita kena faham sedekah ni hanya untuk orang yang memerlukan. Kita perlu sungguh, nah, memang kita perlu sungguh. Nak makan pun tak ada apa semua, orang lain sedekah, yang tu kita perlu. Tapi guru, orang yang alim ulama, orang yang ada ilmu, kita kena bagi hadiah. Untuk hadiah ni kan kita bagi untuk memuliakan dia, kita bagi untuk meraihkan dia. Sebab tu bila kita ziarah tuan-tuan guru, kita bagi macam-macam lah, bagi minyak wangi, bagi keplekat, kita bagi hadiah kan. Sebab kita faham bahawa zakat wajib, sedekah sunat ikut kita nak bagi apa-apa, Tuhan bagi package asing untuk kita salurkan kepada siapa yang kita suka. Nah, macam itulah lebih kurang sikit-sikit. Jadi apa yang nak simpulkan di sini ialah, dengan nikmat harta yang kita ada ni, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita duit ringgit, wang ringgit yang banyak, maka kita wajib kena keluarkan zakat. Saya nak sebut sikit lah, boleh tak? Untuk zakat ni, harta kita, duit kita kena ada 20,500 ke atas baru wajib. Kalau bawah pada tu tak wajib. Dalam setahun, bulan 1 sampai bulan 12, kita simpan dalam bank kita ada 20,500 ke atas. Yang ni ditetapkan untuk tahun ni lah. Mungkin tahun depan dia berubah. Sebab tu kita kena dulu semak dekat pejabat zakat. Hari ni zakat saya yang wajib, saya nak tengok berapa kena bayar. Oh, 20,000, lebih 20,000 wajib tak? Saya baru dah 19, memang tak bayar. Cik balik dulu, cik balik dulu. No? Tapi kalau kata kita simpan lebih daripada 20,500 ke atas, maka wajiblah kita bayar zakat. Dan bayar, saya pesan, bayar. Kalau kena 500, bayar 500. Jangan kita bayar kena bayar 500, bayar 100 saja. Yang tu tak kena sangat tu. Dia tak ikut taksiran yang tepat. Tak ikut taksiran yang tepat. Yang tu untuk wang zakat simpanan. Sebab zakat ni dia ada jenis-jenis dah. Yang pertama tadi saya sebut simpanan. Yang keduanya mah ni yang makcik-makcik lah, ibu-ibu ayah-ayah lah. Kalau kita mah ni, dia ada dua. Saya rasa kalau dah tahu tu alhamdulillah. Bagi yang tak tahu, simpanan dan kita pakai. Mah ni ada dua, yang kita simpan, yang kita pakai. Yang simpan ni dia kena lebih 85 baru wajib. 85 gram. 85 gram baru wajib. Kita simpan lama-lama tu, mak kita, arwah mak apa ni semua ni, pada apa boleh kat kita, cincin dan gelang apa semua, tapi kita tak pakai. No? Kita simpan. Cukup setahun, lebih 85, bayar zakat. Wajib bayar zakat. Kalau tidak, Allah sebut dalam Quran, yauma yuhma walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, mereka yang disedekah. Yang pakai ustaz? Yang pakai. Yang pakai dia kena lebih 170. Kalau kurang tak apa, tak kena bayar. 170 ni macam dalam setahun tu dia pakai sekali ya. Kenduri nikah dua. Nah, nikah dua. Umur kat 80 lah, tapi nikah dua. Kenduri, pergi kenduri. Maka dia pakai hari tu, dalam setahun dia pakai sekali ya. Dia pakai sekali, maka dikira pakai. Bulan 1 dia tak pakai, bulan 2 tak pakai, bulan 3 pakai. Lepas tu simpan balik. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 pakai pula. Kira-kira aku pakai dalam setahun ni, walaupun sekali, dia ada 200 gram.
200 gram kita pakai, maka wajib zakat. Bila wajib, tak wajib bayar semua gram tu, tak wajib bayar 200 tu, kena tolak dulu 85 gram. Faham tak? Kalau ada 200 gram, saya kata tadi wajib 170. Okey, baik, 170 wajib. Saya ada 200. Oh, 200 kena tolak dulu makcik. Tolak dulu 85. Sebab apa tolak? Kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. 85 tu tak gaduh bayar, pakailah 85 tu. Bagi 115. 200 tolak 85, bagi 115. 115 tu sahajalah yang kita kira zakat. 115 kita akan kali dengan harga emas masa, kemudian kita akan kali dengan kadar zakat 25%. Maka kita dapat dalam 500 lebih kurang lah. Maka kita bayar zakat tu. Kadang-kadang dia cerdik, dekat-dekat nak sampai ni swap tu dia pergi jual begini, dia pergi cagar ke macam mana kan. Oh tak cukup, itu dia cerdik cara dia nak lari daripada kewajipan zakat. Hebat tu, kena mengaji kat dia tu cara-cara nak elak daripada bayar zakat. Dan nak bayar zakat, kita mestilah niat. Niat ni zakat dalam hati ni niat. Dalam sembahyang kita talaffuz bin niyah Imam Syafi'i tak. Kita kena lafaz usalli fardhul maghribi salasa raqa'atin ada makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau dalam nak bayar zakat, kita kena niat kerana Allah Ta'ala. Dengan bayar kerana nak lari income tax. Berapa ramai yang nak bayar, dia kata, oh aku duit banyak, aku nak bayar. Oh kalau bayar ni boleh claim income tax no? Oh, sebab income tax dia pun kena banyak. Dan kena sampai 1000. Dia pergi bayar 30,000. Tak sebab tak resit. Tak mau duk orang pada tak mau. Memang resit. Nak pergi claim kat LHDN. Sebab kalau dia bayar dekat tak kena LHDN tak kena. Ada juga. Sebab tu kita kena faham tujuan zakat bukan untuk tu. Tujuan zakat ialah ditazkiyatun nufus, untuk menyuci jiwa kita. At-taharah. Untuk kita nak buat ibadat sembahyang, taharah kita kena mengaji. Dan kita dalam zakat kita kena mengaji kat dalaman kita. Dan tazkiyatun nufus, dia perlu pada mujahadatun nafs. Mujahadah, kita kena selalu buat. Walaupun sikit. Allah, apa kena bayar RM25 je Ustaz? Bayar RM25, kena bayar juga. Bayar RM25 selesai. Kan? Walaupun sikit. Dan amalan tu kita buat sampai kita mati. Jadi penutupnya insya-Allah, saya nak bagi tahu siapa-siapa yang ada yang susah, jangan malu, jangan segan, buatlah permohonan zakat. Nak buatlah permohonan zakat, kita sedia membantu. Sebab zakat ni dia ada skim yang banyak. Anak-anak mengaji pergi minta zakat. Anak-anak mengaji ada surat tawaran pergi minta. Dia mengaji cerdik, dapat pointer yang bagus, beasiswa zakat tanggung semua. Seridu zakat tanggung berapa orang? Tak mengaji kan? Sekolah baqiyah. Semua sekolah lah. Sekolah rendah ke sekolah menengah ke, zakat duduk di sekolah bukan. Sebab tanya saya tak kenal anak nama apa. Oh tu. Saya bincang ni dengan 6 orang kami duduk di pejabat, tak mampu nak kenal semua pelajar dalam Langkawi. Jadi bila kita bagi di sekolah kenal siapa yang susah, yang tak main mengaji. Macam tu juga di kampung. Kita akan turun bila mana kes-kes yang teruk. Dan untuk permohonan kita dah lantik penolong amil. Penolong amil sebagai untuk kita nak buat permohonan. Bila kita orang tempat ada susah, kita beritahu kita ada susah, okey, minta borang isi, kemudian amil akan hantar dekat pejabat. Kita akan masukkan dalam sistem. Sebab tu amil ni dia ada dua function dah. Orang susah cari dia cari orang susah. Dia akan cari orang susah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu sebagai perkongsian lah. Jangan tutup lagi. Jangan tutup lagi. Kemungkinan kita tanya dia kok lah dia ada kemuskilan. Kita bukan nak jumpa, bukan senang nak jumpa yang macam ni kan. Tak ada. Boleh jumpa, pergi pejabat jumpa insya-Allah. Kadang-kadang malam ni betul kan. Kita cadang, kita nak makan rimah, ada gajah makan kita sendiri. Alhamdulillah kan. Allah Akbar, dalam tu. Kemudian sikit lagi Ustaz. Kalau kita tengok hak yang duduk di pajak gadai lah contohnya, dia susah, dia pergi di pajak gadai, hak tu nak kena juga emas tu. Emas. Okey, baik. Terima kasih. Saya ni tak nak jawab soalan-soalan ni, saya tak apa pandai lah.
Tapi setakat saya tahu, yang saya tahu daripada orang mengaji pada orang atas, bagi kita di zakat ni kita ada rujukan kita, iaitu daripada ahli bot. Ahli bot bukannya orang biasa. Ahli bot di kalangan mufti, Dr. Akli, Syekh Faisal yang mengajar dalam radio tu kan, tu ahli bot kita lah. Yang tu yang mereka lah yang buat skim-skim yang semasa. Jadi apa yang dibincangkan di peringkat atasan berkaitan dengan emas yang disimpan di Ar-Rahnu, bagi pembayaran yang sebelum tu tujuan dia letak emas dia di Ar-Rahnu tu, kita kena tanya dia letak tu untuk apa Ustaz? Andai kata dia kata simpan di rumah ni tak berapa tenang, nah, emas banyak, tak di rumah bawah bantal ni kadang-kadang tak boleh nak pergi letak di Ar-Rahnu. Yang tu dia wajib bayar zakat walaupun emas dia duduk di Ar-Rahnu. Okey, faham tak? Itu satu situasi. Yang kedua, sesak semua anak nak masuk mengaji. Anak nak masuk mengaji. Pengorbanan seorang ibu, anak nak mengaji, pinta emas. Pinta emas. Pergi letak emas, maka dapat duit. Berapa? 20,500. Lebih nisab tak? Lebih. Pada waktu ketika itu dia tidak wajib lagi. Sebab apa? Yang tu dia bukan lagi orang kata apa? Ada lebihan. Yang tu dia memerlukan. Bila memerlukan, Islam ni dia tak beban kat kita. Sebab tu dia letak nisab. Bila kita letak di atas keperluan, kita ambil duit tu untuk sara diri kita, untuk sara anak kita, maka kita tak kena bayar. Tapi kalau saja letak, contohlah dia ada banyak, dia perlu juga tapi keperluan dia tu, emas yang dia miliki tu banyak, 300 gram, 400 gram, yang tu memang susah. Kalau ambil satu pun tak luak lah. Maka dia letak sikit. Contoh dia letak dalam 500 gram contoh. Banyak tu 500 gram tu. Kemudian kita lihat dia bayar berapa. Contoh dia bayar bulan-bulan kan, bayar dah lebih dah 20,500, maka wajib zakat. Sebab pembayaran dia tu dah lebih dah. Bila dia bayar lebih. Tapi dia tak ada lah, memang ada tu saja mah. Tapi dia pergi letak untuk ambil sara hidup, yang tu tak diwajibkan. Sebab mah tidak dikenakan di atas orang yang tak mencukupi. Tapi zakat ni tak kena ke atas orang yang mencukupi. Bahkan zakat ni diwajibkan ke atas lebihan. Sebab tu makna zakat sendiri an-nama, bertambah. Rezeki kita bertambah, maka wajib. Berkembang wajib. Tapi takkan ngam-ngam cukup-cukup tu je. Tetapi letak tu atas tujuan gadaian, maka dimaafkan lah. Itu. Baik tak? Dan kita bagi sikit dia, kok dia kadang-kadang balik ke rumah dia boleh tepuk diri. Ya. Ada juga kan Ustaz, dia pun kata simpan di tabung haji macam mana? Baik. Ramai yang nak pergi haji, alhamdulillah. Moga-moga Allah pilih ibu-ibu, ayah-ayah semua pergi haji dalam keadaan diterima amalan, insya-Allah. Jadi yang tabung haji ni kita telah bincang dengan pihak tabung haji. Tabung haji sendiri dia akan bayar untuk semua pencarum di tabung haji. Ramai yang ni soalan ni, ramai lah yang tanya. Sebab dia kata, Ustaz, saya simpan di tabung haji sikit, simpan di Maybank sikit, simpan di ni sikit, saya campur semua, saya nak bayar mereka. Asing dulu. Tabung haji asing dulu, no? Tabung haji asing dulu, bayar yang mana yang simpan di Maybank, Afimbank, bawah bantai, atas shilling, semua tu campur lah. Hak yang pencarum di tabung haji yang bayar. Kita tak kena fikir lah. Kita tak kena fikir lah. Jadi alhamdulillah. Sebelum tu saya nak sebut sikit lah, minta maaf lah, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, data penerima zakat ataupun bayaran zakat kita boleh semak dalam handphone kita. Bagi yang pandai IT ni, bolehlah cek dalam Play Store, download Zakat on Touch, apa tu ZOT, Zakat on Touch. Dalam tu kita boleh tengok orang kampung kita berapa orang penerima, nama apa, siapa bayar, penerima apa, pembayar apa, semua kita boleh cek. Cuma IC saja kita tak bubuh, lagi skema ambil. Jadi kita boleh cek. Saya semak tadi sebelum saya main tadi, petang tadi lewat dah. Saya semak tadi di di Korea ni, di Korea Kuala Melaka lama tak
Korea ni saja penerima bulanan kita 20 orang. Daripada 200 sampai 500 tiap bulan dapat 20 orang. Dari luar kampung saya. Kampung saya 50 orang. Nah, total semua 700 lebih lah. 700 dia kata 700 orang kali 500 sebulan 350,000 untuk penerima bulanan saja. No, satu skim baru. Skim banyak lah. Skim kat 100 lebih skim. Itu baru satu skim. No? Okey. Dan jumlah penerima sekaligus dia mohon. Tapi dia tak layak dapat bulanan, dia dapat sekali saja. Yang tu 54 orang. Keseluruhan yang kita agih di kampung ni berapa? Zakat agih kepada kampung ni saja, bukan satu Langkawi dah. Di kampung ni saja 74,627 ringgit. 74,627, 74,000 lah, no? Kita agih di kampung ni saja dah 74,000 sehingga bulan 8 ni. Daripada bulan 1 sampai bulan 8. Tak sampai bulan 12 lagi dah. Sampai bulan 8 ni pun dah 74,000. Satu skim, oh ni penerima bulanan, no? Kemudian kutipan. Yang tadi agihan yang kita agih. Zakat ni kutip je pandai, agih tak pandai. Boleh dah bagi apa-apa cadangan kita nak agih, ya? Untuk kutipan pula, kita duk kutip berapa dah. Kutipan termasuk fitrah lah. Macam-macam bayar fitrah baru ni kan. Bayar fitrah pun nak ada juga. Ustaz nak bayar RM3 boleh? RM7 nak bayar RM3, nak minta kurang lagi. Allah Akbar. Cakap mana lagi kita nak kurang, kita tak tahu lah. Pasal tak faham. Dia jadi kata. Okey, jumlah kutipan di kampung ni saja tadi kita agih berapa tuan-tuan? 76,000. Kita kutip 32,000. Alhamdulillah. Dia selalu biasa lah. Kalau kutip sikit tu biasa lah. Dia kalau agih lebih tu luar biasa. Ambil duit tak kena. Dia memang betul pula. Semua tak kena. Lain kali dia memang maki saja. Itu yang point habis dah. Maka agih 76,000, kutip 32,000. Itu standard lah. Kalau kita tengok di Bali, kutip 800 lah. 800,000 je. Bukan minta maaf, bukan 800. 800,000. 800,000 kutip di Sik. Di kampung Sik kan luas. Di sana orang peluang kita. Dan di sana pembayar dia kurang lah. Dia nak terima yang ramai. Duit dari mana? Ni daerah Langkawi, daerah Yan, daerah Bali, apa semua pergi kat situ. Sebab tu lah Tuhan syariat kena bayar kat pemerintah. Kalau kita bayar sendiri, ada kita pergi cari cerah apa nak kelapa sawit. Ni terus pergi bilang Bali kan apa? Bayar zakat. Boleh jawab. Tak ada. Tuhan bagi kuasa kat pemerintah tu disik. Kutip 8,000 lah. Agih tahu berapa ni? Agih majid 1.8 juta. 1.8 juta. Ya, hujan tak dia potong. Macam itulah biasalah. Jadi macam itulah. Ustaz An, saya rasa dari dah lagi Ustaz. Duit KWSP. Ustaz An saya kenal. Saya boleh tanya Ustaz An banyak. Patutnya Tok Guru. Dia pun nak pergi. Jadi tunggu dah. Macam mana Ustaz An? Macam mana ada? Terangkan duit KWSP yang nak kena zakat. Okey, terima kasih. Dia kan kena keluar zakat. Bagus juga Ustaz An tanya. Kadang-kadang saya main nak terang tu juga. KWSP saya tak beritahu lagi. Alhamdulillah, KWSP ni dia satu saja. Syarat semua cukup dah. Satu syarat pemilikan sempurna dan tak ada. Kan saya beritahu awal tadi, syarat nak buat berkeluar zakat ni mesti cukup syarat dia. Yang pertama, Islam merdeka, cukup nisab, cukup haul, cukup nisab. Cukup 5 ni baru wajib. KWSP dia gugur satu syarat, iaitu kewajipan sempurna. Ya, duit dia Ustaz, duit dia, tapi pemilikan duduk di sana. KWSP pun contoh dia pegang. Tapi milik saya, dia milik saya, tapi tak sempurna. Bila mai kat kita balik, baru sempurna. Sebab tu saya kata tadi, nak berkeluar zakat kena duit kita, bukan duit orang. Bila mai kat kita balik, dia jadi 100% milik kita. Kita boleh guna, beli gula, beli kambing, apa semua boleh guna. Jadi, bila kena bayar? Kena bayar waktu berkeluar. Cukup umur 55, kerajaan bagi kebenaran boleh berkeluar. Bila boleh berkeluar, ambil duit tu, jangan pergi lagi.
selesai hutang kita dengan Tuhan tu. Selesai hutang kita dengan Tuhan tu, lepas tu nak pergi Mekah ke, nak pergi mana ke, tu pulang lah. Nak beli, orang kata apa, nak beli bulan ke matahari ke, ikut sekolah. Ikut tuan-tuan, tu duit tu. Tapi yang pertama, bayar zakat dulu. Boleh bayar zakat terlepas. Baru ni, PKP, boleh buat pula 20,000. Oh, 20,000. Masa tu dia buat kajian, kebanyakan yang buat pula yang kaya-kaya. Sebab apa? Masa tu kuasa beli dia tinggi. Bila buat pula KWSP, kena bayar zakat 20,000, tak wajib lagi. Kat situ, sebab itulah kita ni kalau hukum syarak ni kita taat terus, tak ada. Tapi sebab apa ada mufti? Sebab apa kena ada penasihat agama dalam kerajaan? Sebab apa dalam Kedah ni dia ada jabatan mufti, dia ada orang yang kena fikir pasal hukum semasa sembahyang. Kita tak khilaf dah berapa rakaat semua. Cuma bila adanya mufti apa semua ni, dia buat keluarkan hukum bahawa kena bayar zakat juga bagi orang yang buat pula 20,000. Kan boleh buat pula air sinar ke, air cahaya ke, itulah. Kena bayar 20,000 tu, kita buat pula kena bayar. Bila bayar, kita kena tengok juga kena bayar tu orang macam mana. Kita kena tanya dia macam tadi. Kalau buat keluar tu untuk sara hidup, dia kena montir aja. Montir hotel tutup, ataupun hotel terbakar di ujung. Terbakar dapat KWSP air sinar. Dapat air sinar, maka kita kena bayar yang tadi ni, yang saya nak cerita ni, dia kena montir aja. Dia dapat air sinar, dia tak kena bayar. Sebab apa? Duit tu dia guna untuk sara hidup. Tapi dia dapat 20,000, dia kerja macam biasa, tapi buat keluar. Sebab apa? Saja-saja. Itu yang penambahan tu. Itu yang menyebabkan penambahan tu. Buat keluar apa? Nak tukar sport ring. Buat keluar apa? Nak beli imah. Yang tu kena. Dia jadi bukan hajiat dah, dia jadi tahsiniat dah. Tahsiniat duk ada dia nak pergi elok ni. Rumah lawa dah. Tengok ni tak kena ubah cat sikit. Bumbung dia tak mancung macam Cina tu. Ubah bumbung pula, tu kena bayar 20,000 pun kena bayar, walaupun tak cukup nisab. Saya kata nisab tu 20,500. Tapi pula 20,000 siapa kena pula? Sebab tu kena ikut al-mu'asirah, hukum yang semasa ditetapkan tu. Jadi ahli buat putui kena bayar. Bukan Kedah saja. Perbincangan majlis agama yang selama apa saya semak kena keluar juga. Tapi melihat keadaan, dia buat kelak sebab dia nak sara hidup, kena montir aja? Tak kena. Tapi buat kelak atas penambahan, dia bekerja macam biasa. Dan buat kelak pun Allah duk kerja macam biasa. Orang kata apa? Tak kena buang apa? Rezeki alhamdulillah tak terjejah, maka dia kena bayar sebab ada penambahan. Macam tu sajalah KWSP yang saya boleh beritahu. Cumanya bila sempurna bilik baru kita bayar. Dapat baru kita bayar. Sama juga jual tanah. Dapat jual tanah tu bayar terus. Tak ada tunggu lah. Jual tanah dapat 200,000 contoh. Tapi bayar terus kali dengan 2.5%. Sikit je. RM10 tu RM2.5 je. Tak banyak. RM2.5 je. Itulah orang kata apa? Nabi pesan, Nabi kata da'u mardakum bis-sadaqah. Zakat wajib. Ubatilah kesakitan kamu itu dengan sedekah. Kita ni tak kata yalah, siapa pemuda pun kadang-kadang Tuhan uji sakit. Yang tua pun kadang-kadang sakit. Dia tinggal semakai lah macam-macam lah. Semua nak pergi kat sana, nak pergi Tuhan. Maka Nabi kata da'u mardakum bis-sadaqah. Ubatilah sakit kamu itu dengan banyak bersedekah. Tak kira sedekah sunat ke, sedekah ni ke apa, sedekah. Dan malaikat mai doa kat kita. Dalam hadis sebut malaikat doa kat kita dua. Yang pertama, celakalah bagi orang yang Allah bagi nikmat hidup daripada awal pagi sampai petang dia tak sedekah. Yang kedua, malaikat doa kebaikan kepada kita disebabkan kita daripada pagi sampai ke petang kita ada buat amalan sedekah. Hari-hari dengan sedekah, tak mampu duit senyum cukup. Tak kata senyum sedekah, senyum. Jangan senyum pada tempat lah. Buang halangan di jalan pun kira sedekah. Banyak sedekah kita boleh buat. Sebab ibu ayah kita boleh buat baik. Dekat jiran kita,
Orang kawan-kawan kita boleh sedekah macam-macam lah, nah. Da'u ba'takum bisedekah. Jadi saya rasa ada lagi. Penghabisan. Jadi saya ambil lah. Ini dah penghabisan. Ada situ di maksud soalan saya daripada jemaah-jemaah kita pun. Sekiranya saya sebagai amin, kadang-kadang kalau bukan kata ustaz saja, saya profesor, tinggal lagi dia tak 3 kali, lepas tu saya pergi ambil zakat. Kemudian persoalan, apabila soalan ni zakat padi, dia boleh 5,000 contohnya. Apabila boleh dia 5,000, dia kata takkan nak bagi sampai berapa ribu kami nak boleh bagi zakat ni. Duit subsidi hak kerajaan bagi, pasal apa nak dikeluar dengan duit subsidi sekali. Mempercerahkan sikit ustaz bagi kat mereka, supaya mereka kita dapat faham bersama. Maksudnya zakat padi lah. Zakat padi. Yang kedua, apabila dia tak bagi tahun ni, contohnya tahun ni dia tak bagi, dia contohnya zakat dia 3,000 ataupun 3,000 ataupun 500, dia tak bagi. Tahun depan 500 juga dia tak bagi. Adakah dia nak kena bagi dua-dua, 500, 1,000 dah? Ya. Baik, saya jawab zakat padi dulu. Maksudnya dia dapat 5,000 bukan dengan subsidi bang. Takkan dia kena bayar? Kan? Untuk zakat padi kita kena melihat nisab juga. Nisab, kadar yang apa ni, berapa banyak yang dia dapat. Ya, kena campur sekali subsidi, sebab yang tu milik sempurna dia. Milik sempurna dia. Kerajaan bagi subsidi berapa saja. Nah, tak apalah, no. Subsidi law ni tak tahu lah. Dia kira gram macam mana tak tahu lah. Kerajaan bagi, kalau kita nanti kita tengok boleh lah. Subsidi kerajaan bagi tu mengikut gram yang kita dapat, kita campur semua subsidi kerajaan dengan hasil yang kita dapat tu. Untuk zakat padi, dia tak kira nisab, dia tak kira haul, no? Zakat padi ni dia tak kira haul. Kalau duit kita kira hujung tahun baru kita bayar, cukup sebulan. Tapi nak bayar awal boleh tak? Boleh. Dan lagi cantik, no? Tak dalam sampai setahun dah bayar lah. Dia duduk besar dah, tahun-tahun macam ni kena bayar. Tahun ni dah bayar awal sikit lagi cantik, no? Untuk zakat padi dia kira musim, hasil tuaian. Setiap kali yang dia tuai tu dia dapat, dia bayar lah. Hasil dia dapat, dia bayar. Dia kira hasil tuaian. Dan untuk zakat padi ni Ustaz, dia kena campur jugalah. Kena campur juga dengan subsidi. Dan hasil berapa duit yang dia boleh tu, kalau lah makcik pandai guna jom zakat ni, saya boleh ajar lah. Tak payah pun suruh anak buka nak kira zakat lah. Tulis je jom zakat. Dalam tu dia ajar betul zakat pendapatan, zakat padi, zakat emas, zakat perak, zakat ni, zakat gadian, apa semua ada dalam ni. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh hasil jualan zakat padi 5,000. Untuk zakat padi ni dia bukan 25%, dia 10%. Kalau ada 10 huni, 1 huni saja. Jadi bila kita kira dalam 5,000 kita kena berpula 500, campur sekali dengan subsidi. Cuma untuk zakat padi ni yang semasa ni, yang muasirah ni, kita dah faham kot 5,000 tu nak kena bayar semua. Tak, tolak dulu. 5,000 ni jangan bayar semua lah. Bayar semua cantik lah. Tapi jenis kita ni kalau boleh tolak semua. Tak apa tolak. Pasal kita punya ulil amri bagi, nah? Ulil amri kita bagi tolak 3 keadaan. Yang pertama kita tak tolak, boleh bayar semua lagi cantik. Yang kedua kita boleh tolak, dapat ni kaedah B. Yang kaedah A tadi ni tak payah tolak apa, terus bayar lah. 5,000 bayar 500, nah? Yang kedua kita boleh tolak. Sebab apa? Kita boleh tolak kos traktor, kita boleh tolak kos baja, upah ni. Tolak lu. Tolak pergi tolak main 3,000 saja. Kita buat jumlah 3,000, kena bayar apa? 300. Selesai bayar. Tolak lu. Macam tu lah. Boleh tak? Tak nak? Okey, yang kedua tadi ni berkaitan dengan 300. Dia kena bayar 300. Kemudian dia tak bayar. Tahun ni terlupa. Terlupa tak bayar. Satu terlupa dulu lah. Terlupa ni dimaafkan lah, no? Dia teringat tahun seterusnya, maka dia bayar tahun seterusnya. Sebab apa? Zakat dia tak tergugur walaupun terlupa. Sembayang pun kena qada, zakat pun kena qada. Sembayang pun kita tinggal kecil-kecil dulu pun ulama kata qada selagi mana walaupun kita tak tinggal. Qada. Lepas bayar sunat ba'diyah ke kita qada ba'da rakaat. Semua. Kemudian
Bila kita potong jadi 600 ya. Tahun lepas 300. Bayar sekali tahun ni jadi 600. Kita potong balik. Nah, dia takkan tergugur walaupun orang tu mati. Orang tu mati tetap diwajibkan ke atas dia, waris dia, untuk membayar zakat. Dia mati dah. Dia mati dalam keadaan tertanggung kewajipan tu. Kewajipan tu tak terangkat lagi. Waktu hidup dia tak bayar. Tak ada bayar, mati. Dia punya anak-anak apa semua ni ahli waris dengan faraid lagi, bayar lah. Bayar dulu, selesai apa semua bayar zakat, kemudian pakat-pakat faraid lah. 1/6 apa semua untuk ibu, 1/4 tak ada anak apa semua lah. Jadi saya rasa sekadar itulah, lama sangat ni, minta maaf lah. Saya ni bukan nak mengajak ni, saya nak kongsi berkenaan dengan dapat isu semasa apa yang berkaitan dengan zakat ni. Nak kata kecil lagi, muda lagi, tak alim, tapi cuma nak kongsi semua. Mohon doa ibu-ibu, ayah-ayah, minta maaf atas segala kesilapan, kekurangan. Jadi saya yakin semua dalam ni pembayar, saya ucap tahniah dan terima kasih kerana bayar kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah, kerana dengan pembayaran zakat itu menjadi satu kelepasan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pegawai zakat kita di Langkawi yang malam ini sudi datang ke surau kita untuk menerang sedikit sebanyak berkenaan zakat pada malam ini kepada kita. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang semati sekalian, zakat bukan merugikan kita. Zakat ialah menguntungkan kita. Kita jangan jadi seperti mana pegawai zakat kita tak terang tadi, sak dabah. Allah Ta'ala beri kerja kami sampai 3-4 ekor beranak setahun, tapi maka dia engkar mengeluarkan zakat. Apabila mengeluarkan zakat engkar, maka Allah Ta'ala tarikkan kembali, Allah Ta'ala turunkan ayat kepada dia, maka Allah Ta'ala tak terimakan zakat dia. Kita memang takut zakat-zakat kita, kalau Allah Ta'ala tak terima juga. Setahun ke setahun tak bagi. Seperti mana pejabat zakat cerita tadi, dia pernah, saya pun pernah cerita, pernah ada orang bagi zakat kat saya, dia bagi 2,000. Dia kata, ustaz saya nak ambil balik 1,000 nak bagi ke orang kampung. Dia kampung. Bermaksud kesampaian dia tu tidak. Apabila dia tarik balik tu, dia ustaz tu pun tak cerita berapakah dia nak boleh tarik. Kemungkinan 10,000 pun dia boleh tarik balik. Kalau 2,000, 3,000 dia tak boleh tarik lah. Dia kena bagi terus. Itu cara ustaz pun terlupa nak cerita tadi sikit sebanyak untuk menerangkan. Sebab saya ambil, kadang-kadang marah pun kena juga kan kita depa. Ustaz tu minta saya bagi dah. Saya kata nak macam mana, saya orang suruh minta, bukan orang suruh bagi. Saya terpaksa kena bagi. Nah, saya nak ambil. Apabila ambil dikumpul di sana, besok sampai masa dia pergi bagilah. Saya partner ni orang isi borang ni. Saya orang duit. Nak ambil borang pergi ambil kat partner. Nak menikah 2, menikah 3, dia tak menikah lagi. Minta maaf lah. Sebab pergi minta kat dia, dia akan bagi barang-barang tu. Kita berdoa lah supaya dia ada balik untuk awal dia, kat Datuk awal. Begitulah tadi sikit sebanyak penerangan yang disampaikan oleh jabat zakat. Mungkin bukan kita malam ni, satu masa kita akan jemput dia pula.